Selamat petang, salam sejahtera. Daripada meneruskan PRU15, lebih baik diuruskan permintaan waris Sultan Sulu ini, yaitu waris Sultan Sulu mohon rampas aset Malaysia di Belanda. Ini satu perkara yang amat serius yang melanda negara Malaysia dan perlu diselesaikan dengan segera. Lebih baik uruskan terlebih dahulu masalah besar ini daripada menguruskan masalah Zahid Hamidi yang nak sangat PRU15. Waris Sultan Sulu memfailkan permohonan di Mahkamah Belanda untuk kebenaran bagi merampas aset Malaysia di negara itu, kata peguam mereka, menerusi permohonan timbang tara bernilai AS15 bilion bersamaan RM69.5 bilion yang dianugerahkan kepada mereka terhadap kerajaan Malaysia. Petisyen di Mahkamah Rayuan The Huge itu mencetuskan kembali pertikaian yang sudah lama berlarutan mengenai perjanjian tanah era penjajah yang mengancam aset global dimiliki kerajaan Malaysia dan syarikat milik kerajaan. Kerajaan Malaysia yang tidak mengiktiraf tuntutan waris sultan itu tidak segera menjawab permintaan untuk mengulas petisyen Belanda berkenan. Pada Februari lalu, sebuah mahkamah timbang tara Perancis memerintahkan Malaysia membayar sejumlah AS 15 bilion bersamaan RM69.5 bilion. Anugerah timbang tara kedua terbesar pernah direkodkan kepada waris Sultan Sulu yang terakhir. Malaysia memperoleh penangguhan keputusan itu sementara menunggu rayuan, tetapi anugerah itu tetap boleh dikuatkuasakan di luar Perancis mengikut Perjanjian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai timbang tara antarabangsa. Waris Sultan Sulu yang pernah menguasai wilayah Merangkumi, gugusan kepulauan diliputi hutan hujan di selatan Filipina dan sebahagian kepulauan Borneo, memohon Mahkamah Belanda mengiktiraf dan menguatkuasakan anugerah timbang tara itu. Mengikut salinan petisyen mahkamah yang dikongsikan peguam mereka, waris Sultan Sulu ingin mengambil tindakan terhadap aset Malaysia yang berada di Belanda. Reuts tidak dapat mengesahkan segera mengenai permohonan yang difailkan itu dengan pihak berkuasa Mahkamah Belanda. Pemfailan di Belanda ini tidak lama lagi akan disusuli tindakan penguatkuasaan lain merangkumi pelbagai jenis, pelbagai bidang kuasa, kata peguam Paul Cohen, yaitu peguam bersama utama waris Sultan Sulu dari firma guaman British 4&5 Grace Inn Square. Ini mungkin termasuk kaitan langsung aset Malaysia tertentu di Belanda dan tempat lain, kata Cohen kepada Reuts dalam satu kenyataan melalui email. Petisyen berkenan bagaimanapun tidak menyatakan perincian tuntutan aset. Beberapa syarikat gergasi Malaysia mempunyai operasi di Belanda, termasuk firma minyak negara Petronas dan pengeluar minyak syarikat sawit Malaysia Sime Darby Plantation. Syarikat-syarikat berkenan tidak segera mengulas mengenai petisyen Belanda itu ketika dihubungi oleh Reuts. Pada Julai lalu, dua anak syarikat Petronas yang berpengkalan di Luxembourg telah disita oleh bailiff mahkamah sebagai sebahagian daripada usaha waris untuk menuntut anugerah berkenan. Petronas yang menyifatkan rampasan Luxembourg sebagai tidak berasas berkata ia akan mengambil tindakan undang-undang untuk menghalang percubaan rampasan pada masa depan ini di 44 negara di mana ia mempunyai aset dan menghadkan dana syarikat itu yang disimpan di luar negara. Pertikaian itu adalah mengenai perjanjian yang ditandatangani pada ditandatangani pada 1878 antara dua penjajah Eropah dan Sultan
untuk kegunaan wilayah di negara Malaysia masa kini. Perjanjian yang dihormati oleh Malaysia yang merdeka sehingga 2013, yaitu membayar waris sultan kira-kira AS 1000 setahun. Bagaimanapun, Kuala Lumpur menghentikan pembayaran selepas penceboran berdarah oleh penyokong bekas kesultanan yang ingin menuntut semula tanah berkenan dari Malaysia. Waris sultan itu kemudiannya membuat tuntutan di Mahkamah Timbang Tara atas pemberhentian pembayaran. Malaysia tidak menyertai atau mengiktiraf Timbang Tara itu. Saudara sekalian, apa yang menghairankan di sini ialah apabila Malaysia telah pun mengalami kerugian ini. Apabila mahkamah di Perancis menganugerahkan kemenangan besar kepada waris Kesultanan Sulu, yaitu anugerah sebanyak AS 15 bilion bersamaan RM69.5 bilion, rekod anugerah Timbang Tara kedua terbesar pernah direkodkan. Dan yang lebih mengejutkan kita ialah apabila rupa-rupanya ini semua berlaku akibat daripada pertikaian mengenai perjanjian yang ditandatangani pada 1878 antara dua penjajah Eropah dan Sultan untuk kegunaan wilayah di negara masa kini. Perjanjian yang dihormati oleh Malaysia yang merdeka sehingga 2013, yaitu membayar waris Sultan kira-kira AS 1000 setahun ataupun $1000 setahun. Bagaimanapun, akibat daripada pencerobohan berdarah oleh penyokong bekas kesultanan yang ingin menuntut semula tanah berkenan dari Malaysia, Kuala Lumpur telah menghentikan pembayaran tersebut. Ini menyebabkan waris sultan itu kemudian membuat tuntutan di Mahkamah Timbang Tara atas pemberhentian pembayaran. Malaysia sebenarnya tidak menyertai atau mengiktiraf Timbang Tara itu. Saudara-saudara sekalian, seperti yang aku telah nyatakan pada awal ulasan ini, ialah apabila daripada sibuk mengadakan PRU 15, lebih baik sibuk mengurus tuntutan waris Sultan Sulu ini dan juga mengurus perkara besar ini, yaitu waris Sultan Sulu mohon rampas aset Malaysia di Belanda. Jangan dibiarkan isu ini terus mereput, tidak diuruskan dengan baik. Aku harap Malaysia dapat menyelesaikannya dengan cara paling terbaik. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.